Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dalam Best 510 edisi pertama Februari. Program pembangunan wilayah persekutuan dilaksanakan secara menyeluruh demi kesejahteraan warganya. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tunku Adnan Tunku Mansur, selain pembangunan fizikal dan projek menaik taraf infrastruktur untuk keselesaan rakyat, pembangunan rohani warga kota juga antara elemen yang diberi tumpuan khusus. Operasi bersepadu banteras aktiviti haram juga diwujudkan bagi menangani masalah seperti kebersihan, lalu lintas, perumahan awam dan program keceriaan. Salinan surat tulisan tangan Gubernur British pada tahun 1891 yang membenarkan Batu Caves digunakan sebagai sambutan Thaipusam antara koleksi yang menjadi tarikan pameran 125 tahun Thaipusam di Batu Caves. Lebih 200 foto mengimbau sejarah dan perkembangan perayaan itu juga dipamerkan. Ia diadakan seminggu mulai semalam. Sementara itu, dataran Batu Caves dan kawasan sekitarnya sudah mulai sesak dengan kehadiran penganut-penganut Hindu dan tidak ketinggalan pelancong asing. Perarakan mengangkat Dewa Murugan akan bermula 10 malam ini dari kuil di Jalan Tun H.S. Lee dan dijangka tiba di Batu Caves 2 petang esok. Lebih 200,000 penganut dijangka menyertai perarakan tahunan itu. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Akademi Sains Malaysia ASM sedang bekerjasama dengan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah bagi mengenal pasti lebih banyak kawasan terpencil di negara ini yang perlu dibekalkan tenaga solar. Malaysia memiliki kelebihan untuk memanfaatkan tenaga boleh diperbarui seperti solar, angin, ombak dan biomas untuk mengelak terlalu bergantung pada bahan bakar fosil. Penggunaan tenaga solar sekaligus meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat, terutama golongan miskin di luar bandar. Krisis pendapat tentang pilihan raya kecil PBT menjadi antara agenda yang akan dibincangkan dalam mesyuarat PAS akan datang. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Presidennya Muhammad Sabu. Beliau yang ditemui pada satu majlis di Kota Baru bagaimanapun enggan mengulas lanjut pertikaian antara Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali dengan Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Nasional 5 menyusul dengan lebih banyak perincahan lain, teruskan bersama kami. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Anda bersama dengan saya Margaret Gambang. Ini Nasional 5 dan fokus utama hari ini. Kecemerlangan pentadbiran penting atasi kesan ekonomi semasa. Fomka terima lebih 3,000 aduan berkaitan jualan murah sepanjang 2014. Pelajar ditemui lemas di Kuala Nerus, Terengganu. Juga langsung seketika nanti bersama dengan Stanley Misun dari RTM Sabah dan tidak ketinggalan lintas langsung bersama Damia Cassandra Manja dari RTM Sarawak dan selepas itu bersama Muhammad Rashid Muhammad Isa dari studio berita RTM Terengganu. Semuanya selepas ini. Baik, kita mulakan berita Nasional 5 hari ini dengan berita berikut. Kerajaan perlu meneruskan kecemerlangan pentadbiran wilayah persekutuan bagi menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah bertitah ia penting kerana keadaan ekonomi global pada 2015 mungkin meruncing berikutan penurunan harga minyak di seluruh dunia yang akan memberi impak langsung ke atas ekonomi negara. Dalam menyusuri gelombang arus perdana yang semakin mencabar ini, kita berharap agar semua rakyat jelata bersatu hati dan memberikan sokongan padu kepada jentera pentadbiran kerajaan.
Baginda bertitah pada Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Wilayah Persekutuan bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan di Istana Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansur, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dan barisan Menteri Kabinet lain. Tuanku Abdul Halim turut mengucapkan tahniah kepada pentadbiran di bawah pimpinan Datuk Seri Najib kerana kecemerlangan mereka dalam merancang pembangunan dan mengurus pentadbiran di ketiga-tiga wilayah persekutuan. Baginda juga mahu semua lapisan masyarakat agar bersatu hati dan memberi sokongan padu kepada jentera pentadbiran kerajaan dalam menghadapi cabaran mendatang. Justru rakyat diminta mengenepikan perbezaan kaum selain mengukuhkan hubungan tanpa mengira kaum, keturunan, agama dan fahaman. Mengimbas peristiwa penting pada 2014, Baginda bertitah negara telah menghadapi pelbagai ujian tanpa diduga termasuk pergolakan ekonomi dunia yang memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Namun titah yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaan dan kecekapan kerajaan, Malaysia dapat mengharungi kemelut ekonomi tersebut malah mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan. Berhubung banjir besar yang melanda negeri-negeri pantai timur pada penghujung tahun lalu, Baginda bertitah walaupun menghadapi kesukaran, rakyat telah sama-sama tampil untuk menghulurkan bantuan dan sumbangan dalam pelbagai aspek kepada penduduk terjejas banjir. Manakala baru-baru ini rakyat di beberapa negeri diuji dengan masalah banjir besar pula. Cubit paha kiri, paha kanan terasa sakit. Sesungguhnya beta berasa amat simpati atas nasib yang menimpa rakyat beta. Namun beta juga percaya setiap dari musibah yang berlaku itu ada terselindung rahmat di sebaliknya. Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patail mendahului senarai 356 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat sempena Hari Wilayah Persekutuan. Tan Sri Abdul Ghani dikurniakan darjah Seri Utama Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk Seri Utama. Turut menerima darjah sama bekas Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Zul Hasnan Rafiq. Istiadat pengurniaan darjah kebesaran berlangsung di Istana Negara. Penceramah terkenal tanah air Muhammad Kazim Ilyas, Setiausaha Akbar Timbalan Perdana Menteri Datuk Ainun Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Cik Wan alias Cik Wan Abdullah, Pengarah Urusan Kumpulan Uda Holdings Berhad, Ahmad Abu Bakar serta pelakon Hong Kong, Jackie Chan dikurniakan Panglima Mahkota Wilayah PMW yang membawa gelaran Datuk. Mereka merupakan antara 71 individu yang menerima darjah kebesaran itu. Selain itu, seramai 15 orang dianugerahkan darjah Seri Mahkota Wilayah SMW yang membawa gelaran Datuk Seri dan seramai 60 individu pula menerima pingat Ahli Mahkota Wilayah AMW. Manakala 43 individu dianugerahkan Johan Mahkota Wilayah, antaranya Presiden Kelab Eksplorasi 7 Benua Malaysia Muhammad Muharrabin Mukhtaruddin. Sempena Hari Wilayah Persekutuan hari ini, kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Syahril Sarapudin. Semenjak Kuala Lumpur menjadi sebuah wilayah persekutuan pada 1 Februari 1974, bandaraya ini pernah dipimpin oleh 9 orang Datuk Bandar. Terkini ialah Datuk Seri Ahmad Faisal Talib. Kuala Lumpur yang terletak di tengah-tengah negeri Selangor pernah tertakluk di bawah pemerintahan Kerajaan Negeri Selangor sehingga dipisahkan pada tahun 1974. Sejak itu, Kuala Lumpur menjadi wilayah persekutuan pertama ditadbir secara terus oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia. Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan bandar di sekeliling membentuk rantau yang paling berindustri dan paling pesat membangun ekonominya.
September lepas, garis panduan reka bentuk bandar Pusat Bandar Raya Kuala Lumpur dilancarkan sebagai alat kawalan pembangunan dan senarai semak memproses serta mempertimbangkan permohonan bagi setiap projek di ibu negara. Melaluinya, impian untuk menjadikan Bandaraya Kuala Lumpur antara 20 bandaraya di dunia bakal menjadi kenyataan. Garis panduan tersebut secara khusus disediakan mengikut presin, iaitu presin KLCC, presin Chowkit, presin Civic, presin Botani, presin Kampung Atap dan presin Bukit Bintang. Reka bentuk ataupun design kepada kawasan-kawasan berkenaan mengambil kira ada entiti dan entitinya mungkin sebagai kawasan komersial, kawasan financial center atau distrik. Begitu juga dengan kawasan-kawasan mempunyai heritage pada bangunan-bangunan lama. Begitu juga dengan kawasan-kawasan shopping dan juga kediaman. Bandaraya ini juga masih merupakan pusat ekonomi dan perniagaan negara, tidak lupa juga pusat kewangan, insurans, hartanah, media dan kesenian Malaysia. Sektor pelancongan juga tidak kurang penting peranannya dalam ekonomi Kuala Lumpur. Bukan sahaja menyediakan pekerjaan, malah meluaskan peluang perniagaan. Dengan pembangunan yang pesat, isu kebajikan warga kota tidak pernah sesekali dipingkir. Terma miskin bandar antara yang menjadi igawan warga kota tatkala berdepan ketidaktentuan ekonomi semasa. Di mana kita sedar bahawa kemiskinan bandar adalah lebih ketara daripada kemiskinan luar bandar. Berbagai-bagai program telah kita adakan, khususnya melalui Yayasan Wilayah Persekutuan untuk membantu khususnya warga yang mempunyai masalah dalam wilayah persekutuan. Syarif Rabudin melaporkan untuk TV1. Semena Hari Wilayah Persekutuan juga RTM Labuan tidak ketinggalan mengadakan karnival rakyat sebagai pengisian sambutan. Timbalan Pengarah Penyiaran Labuan, Muhammad Zam Ali berkata, karnival bertujuan mendekati penduduk kampung selain mengeratkan lagi kerjasama agensi kerajaan terlibat. Program macam ini baiklah untuk sebab selain daripada kita hubungan sesama agensi kerajaan, kita juga dapat bermesra dengan penduduk kampung, terutama Kampung Pohon Batu di mana lokasi karnival ini diadakan, dan juga penduduk Labuan secara keseluruhannya lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kampung Pohon Batu Labuan. Bagi Ketua Kampung, Dasuki Zainal, program amat sesuai untuk masyarakat setempat mengisi masa hujung minggu dan cuti umum bersama keluarga. Ini adalah satu aktiviti yang sangat baik untuk masyarakat setempat, khususnya untuk Kampung Pohon Batu dan warga Labuan, karena pada hari ini ada dua acara yang berlaku. Satu larian rakyat sama karnival rakyat, satu pertandingan memancing. Baik, sebanyak 2 juta naskah buku panduan harga pengguna bersaiz mini dicetak bagi kegunaan orang ramai dalam usaha berterusan kerajaan memberi penjelasan harga barangan berikutan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST. Meliputi 500 jenis barangan, buku berkenaan lengkap dengan data-data harga yang boleh dijadikan panduan mengenai kadar harga sebenar barangan di pasaran. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Datuk Seri Alias Ahmad memberitahu buku berkenaan diedarkan secara percuma kepada orang ramai mulai semalam sebelum pelaksanaan GST 1 April ini. Orang ramai boleh mendapatkannya sama ada di pejabat KPDNKK mahupun tempat awam seperti balai raya, masjid dan dewan orang ramai. Pengguna boleh merujuk buku ini untuk mereka membandingkan harga. Jadi tuan-tuan mesti ingat bahawa ini adalah panduan, bukan ultimate harga. Apabila GST dilaksanakan kelak, sebanyak 47% harga barangan akan mengalami penurunan harga, 7% barangan harga kekal dan hanya 46% yang mengalami sedikit kenaikan. Pemerolehan pendapatan cukai melalui GST membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai projek pembangunan untuk manfaat rakyat melalui keuntungan RM12 juta setahun yang bakal diperolehi.
GST bukan sahaja mampu melonjakkan ekonomi negara maju membangun seperti Malaysia, malah turut sekian lama dimanfaatkan oleh antara negara-negara termiskin di dunia termasuk Myanmar dan Bangladesh. Datuk Seri Alias ditemui di Pasir Mas Kelantan ketika menyampaikan bantuan kepada 200 peniaga kecil di jajahan itu. SUKPDNKK Datuk Seri Alias Ahmad yang menghulur bantuan kepada para peniaga di Pasir Mas Kelantan disambut penuh kesyukuran. Peniaga yang ditemui pada majlis itu nyata terharu dan berterima kasih atas sumbangan yang diberikan. Saya amat berterima kasihlah kepada KPDNK kerana memberi bantuan kepada penjaja dan penjual-penjual dalam pasar besar Pasir Mas, kerana ini adalah program yang pertama dan benda yang pertama peniaga-peniaga kecil dalam pasar Pasir Mas mendapat nikmat bantuan daripada KPDNK, khususnya daripada Kerajaan Malaysia. Saya sangat gembira lah kerana dapat sumbangan dari pihak pengguna. Syukurlah, moga kita tak ada kat suka. Mana selama ni ada orang lain tak beri? Tak ada lagi lah batu yang racing apa ni, tak ada lagi lah ni men. Kalau batu yang lain tu ada juga. Mereka antara ramai peniaga kecil yang terjejas teruk dan hilang mata pencarian berikutan bencana banjir terburuk yang melanda Kelantan baru-baru ini. Sepanjang tahun 2014, Fomka menerima lebih 3,000 aduan daripada pembeli yang tertipu dengan pelbagai bentuk jualan murah termasuk gores dan menang. Trend itu dilihat meningkat berbanding tahun 2013, hanya 2,300 aduan diterima. Bagi bulan Januari tahun ini pula, Timbalan Presiden Fomka, Yusof Abdul Rahman berkata sebanyak 780 aduan diterima. Situasi ini menunjukkan pengetahuan orang ramai masih di tahap rendah, terutama mengenai hak mereka sebagai pengguna bijak dan mempunyai kuasa beli yang mutlak. Kita minta supaya untuk kes gores dan menang khususnya, perlu diwujudkan satu asas khusus lah untuk menangani isu-isu ini supaya denda yang lebih besar lagi dikenakan kepada sindiket yang terlibat. Yang kedua ialah proses menyenarai hitamkan, bukan menyenarai hitamkan syarikat tapi menyenarai hitamkan lembaga pengarah ataupun individu yang terlibat di sebalik kegiatan ataupun sindiket ini, supaya mereka tidak boleh lagi membuka perniagaan-perniagaan yang baru yang kadang-kadang mereka melakukan operasi yang sama. Perkara itu antara yang diketengahkan semasa memberi taklimat kepada lebih 300 hadirin pada Majlis Ceramah Perdana Kepenggunaan 2015 di Kota Baru, Kelantan. Sementara itu, orang ramai yang ditemui berharap agar tindakan lebih tegas diambil kepada mana-mana pihak yang cuba menipu pengguna di sebalik tawaran jualan murah yang dipromosikan. Saya rasa majlis seperti ini kita teruskan lagi di masa-masa hadapan, semoga memberi pengetahuan asas kepada para pengguna. Sepatutnya kita sebagai pengguna ni peka dengan tipu daya ni pihak-pihak peniaga ni lah. Jadi saya harap peniaga-peniaga semua janganlah tipu pengguna, kerana tanpa pengguna, peniaga tak akan dapat berniaga dengan jayanya. Bagus untuk pengguna-pengguna yang mana ditipu oleh pasaraya-pasaraya yang kita selalu pergi ke sana dan terperdaya dengan apa yang dipromosikan. Lepas tu sekarang ni banyak pelaburan-pelaburan dalam skil-skil tempat kaya yang mana banyak penipuan. Kerajaan Negeri Kedah menjangkakan lebih 6,000 unit rumah terutama rumah mampu milik dapat dibina di negeri itu tahun ini. Jumlah tersebut melebihi sasaran awal 6,000 unit setahun. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga Perumahan dan Pembangunan Insan Negeri, Datuk Badrul Hisham Hashim berkata, berdasarkan maklumat terkini, bilangan unit yang dibina dan mampu disiapkan di negeri itu menunjukkan peningkatan sejak 3 tahun lalu. Pada tahun 2014, sebanyak 12,987 unit rumah pelbagai jenis dapat disiapkan walaupun sasaran awal hanya 6,000 unit. Manakala pada 2013, hanya 4,801 unit rumah siap mampu dibina. Saya akan bersama dengan pejabat SUK Perumahan akan pastikan supaya rumah di Kedah ni kita akan dapat capai lebih daripada 6,000 lah. Dan berita yang terbaik untuk makluman ni,
Kita untuk tahun ni, dalam awal bulan 3, kita akan pecah tanah untuk rumah Pejabat Awam Satu Malaysia di Bukit Pinang sebanyak 960 unit. Ini adalah berita baik kepada pejabat-pejabat awam yang tidak lagi mempunyai rumah, mereka boleh membeli rumah tersebut. Dan rumah ni harga dia rendah 20% daripada harga pasaran. Mengulas mengenai rumah kediaman dan rumah kedai untuk lot Bumi Putra yang tidak terjual, beliau berkata kerajaan negeri akan mengadakan ekspo perumahan bagi menjual premis berkenaan. Sekiranya masih tidak mendapat sambutan, kerajaan negeri bercadang untuk menjualnya kepada anak syarikat kerajaan negeri GLC. Datuk Badrul Hisham bercakap kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Jamuan Rakyat sempena sambutan Hari Keputeraan Tuanku Sultan Kedah yang ke-87 itu diadakan di Padang Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Terap di Kuala Nerang. Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah Tan Sri Tunku Salihuddin Ibni Almahrum Sultan Baldi Shah dan Tuh Puan Temenggung Kedah Puan Sri Tengku Maliha Tengku Arif turut berangkat ke majlis itu. Turut hadir Menteri Besar Kedah Datuk Sri Mukris Tun Mahathir, barisan Exco Kerajaan Negeri dan kira-kira 10,000 rakyat Kedah. Kerajaan Negeri Melaka akan melaksanakan konsep bina kemudian jual khususnya bagi projek-projek terbengkalai di negeri itu. Langkah itu bagi memastikan projek-projek terbengkalai dapat diuruskan dengan baik pada masa akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun berkata, konsep bina kemudian jual adalah inisiatif terbaik dalam membendung projek-projek terbengkalai di Melaka. Katanya, langkah menerusi Perbadanan Ketua Menteri Melaka CMI itu bagi mengenal pasti pemaju yang berkeupayaan, berpengalaman, mempunyai rekod kewangan dan pembangunan projek terbaik bagi mengambil alih projek-projek yang terbengkalai. So build and sell will be the best practices in the developed countries like Canada, like Australia and Singapore as well. And I know that Japan, Korea and Hong Kong, they are doing projects, and China, Beijing, now implementing projects with the concept of build and sell. Most buyers are willing to pay higher cost for build and sell development, other than if they buy the proposal. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis penyerahan kunci kedai dan pejabat fasa 2 dan 3 di Pulau Melaka kepada pembeli-pembeli asal yang menantikan pemulihan projek bangunan komersial terbengkalai di pulau itu sejak 17 tahun lalu. Kerajaan negeri menerusi CMI dan Kaj Sdn Bhd selaku pemaju dan kontraktor berjaya memulihkan projek terbengkalai itu dengan kos sebanyak 64.4 juta ringgit. Jambatan gantung di Gunung Macincang dan stesen puncak kereta kabel Langkawi akan dibuka semula sebaik kerja penyelenggaraan dan membaik pulih selesai April ini. Jambatan itu ditutup kepada pengunjung sejak setahun lepas. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan berkata kerajaan membelanjakan 16.8 juta ringgit untuk projek membaik pulih jambatan berkenaan termasuk stesen puncak kereta kabel Langkawi. Katanya walaupun kerja-kerja membaik pulih sedikit tergendala kerana cuaca yang tidak mengizinkan, namun beliau berharap ia akan dapat disiapkan mengikut jadual sebelum kedatangan pemimpin-pemimpin ASEAN April ini serta Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 5 2015. Kita berharap agar apa juga yang boleh dibantu oleh Kementerian Kewangan, kita akan bantu untuk memastikan Langkawi akan terus menjadi daya tarikan dunia untuk pelancongan, dan kita boleh lihat pelancong-pelancong daripada merata dunia datang. Ini adalah suatu usaha yang telah dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir dan disambung dengan baik oleh Datuk Seri Najib, dan segala perkara ini diluluskan atas arahan beliau juga selaku Menteri Kewangan. Datuk Ahmad Maslan melawat serta menyaksikan kerja-kerja pembinaan projek tersebut di puncak Gunung Macincang, Langkawi. Beliau dan ahli rombongan diberi taklimat ringkas mengenai perkembangan projek tersebut oleh Ketua Pegawai Operasi Kereta Kabel Alimah Kate. Hadir sama Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Dr. Yusof Ismail.
Tabung Kemanusiaan, Komunikasi dan Multimedia bagi membantu penduduk terjejas banjir berjaya mengumpul sebanyak RM2.23 juta dalam masa 37 hari. Sumbangan bagi tabung tersebut ditutup pukul 11.59 malam tadi. Pengarah Kanan dan Ketua Komunikasi Strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Sheikh Rafi Abdul Rahman berkata, amaun yang diterima tabung itu mengatasi kutipan tabung Gaza dan bencana taufan Haiyan di Filipina yang dilancarkan sebelum ini. Tambah beliau, dengan jumlah kutipan sebanyak RM2.23 juta itu membuktikan sikap prihatin setiap rakyat Malaysia untuk membantu penduduk terjejas banjir. Sumbangan wang tunai kepada penduduk terlibat dijangka akan diagihkan hujung bulan ini. Kita kena audit dulu dan nanti kita buat pengumuman lah. InsyaAllah dalam hujung bulan Februari ini dijangka begitulah. Kita juga kena tengok kita nak agihkan bagaimana kan. Tujuan dia pun untuk supaya mangsa-mangsa banjir boleh membina semula kehidupan mereka. Tabung Kemanusiaan, Komunikasi dan Multimedia Malaysia mula dibuka 24 Disember 2014. Ia dikelolakan Kementerian Komunikasi dan Multimedia bersama SKMM serta beberapa syarikat telekomunikasi terkenal. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir yang masih berada di dua pusat pemindahan di Sarawak kekal 54 orang daripada 13 keluarga. Jurucakap Majlis Keselamatan Negara Sarawak berkata 30 orang daripada 6 keluarga masih berada di Dewan Masyarakat Beluru Bakung Miri di Balai Raya Sebau. Di Bintulu pula menempatkan 24 orang daripada 7 keluarga. Di Terengganu, seorang pelajar pondok yang dikuatiri lemas di Sungai Kampung Tuan Mandak, Batu Enam, Kuala Nerus lewat petang semalam ditemui lemas kira-kira pukul 12.40 tengah hari tadi. Mangsa Ahmad Khairul Azmi Mahyudin, 18 tahun dari Felda Belada Tepuh yang dipercayai lemas pada jam 6.45 petang semalam ditemui di dasar sungai pada jarak 50 meter dari lokasi kejadian. Ketua Balai Polis Kuala Terengganu ACP Idris Abdul Rafar ketika dihubungi memberitahu 35 anggota terdiri daripada Jabatan Bomba, PDRM dan JPAM bertungkus lumus mencari mangsa yang dipercayai lemas sejak petang semalam. Unit Skuba Bomba Kuala Terengganu dibantu Unit Skuba Bomba Kuala Berang melibatkan 12 anggota memulakan operasi mencari dan menyelamat sejak pukul 10 malam tadi sebelum operasi disambung semula pukul 8 pagi tadi. Dalam kejadian 6.45 petang semalam, Ahmad Khairul yang merupakan pelajar Mahat Tahfiz Watabiyah Darul Iman Tok Jiring dikatakan mandi bersama dua lagi rakan sebaya didakwa mengalami kekejangan kaki sebelum dihanyutkan air. Mangsa cuba diselamatkan dua rakannya namun gagal ekoran arus deras. Kejadian dipercayai berlaku ketika air pasang. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk bedah siasat sebelum dituntut ahli keluarga. Dua remaja parah selepas motosikal curi yang ditunggang mereka secara melawan arus bertembung dengan kenderaan lain ketika cuba meloloskan diri dari sekatan jalan raya. Kejadian berlaku di Lebuh Raya Butterworth, Kulim awal pagi tadi. Kejadian malang ini sempat dirakamkan kru RTM yang berada di lokasi kemalangan. Dalam kejadian pukul 3 pagi itu, remaja lelaki berusia 15 dan 18 tahun ini dipercayai cuba berpatah balik selepas ternampak sekatan jalan raya yang dilakukan oleh sepasukan anggota polis cawangan trafik IPD Kulim. Namun malang tidak berbau apabila remaja berkenaan dirempuh oleh sebuah motosikal lain ketika menunggang motosikal secara melawan arus. Akibat rempuhan yang kuat, kedua-dua remaja berkenaan cedera parah di bahagian kaki kanan, manakala penunggang motosikal yang merempuh mangsa patah tulang bahu kanan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Abdullah Arshad mengesahkan kejadian terbabit. Hasil pemeriksaan awal mendapati remaja berkenaan tidak mempunyai lesen memandu yang sah. Motosikal jenis Modernas dinamik yang ditunggang remaja berusia 15 tahun itu juga tidak mempunyai cukai jalan serta menggunakan nombor pendaftaran palsu.
Remaja berkenaan dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Kulim untuk menerima rawatan lanjut. Sepasang suami isteri berharap Institut Jantung Negara IJN dapat mempercepatkan pembedahan anak mereka yang semakin kritikal. Bayi malang itu, Wan Hanif Hashraf Wan Muhammad Firdaus, 6 bulan menghidap penyakit jantung berlubang sejak lahir. Menurut pasangan tersebut yang tinggal di Kampung Buluh dekat Bandar Kuala Berang, sepatutnya bayi ini dibedah pada 14 Januari lalu tetapi ditangguh kerana ada kes kecemasan lain yang perlu didahulukan. Ibunya Nurul Hidayah Juhari memberitahu Ogos tahun lalu lubang di jantung anaknya hanya bersaiz 0.8 cm dan semakin membesar sehingga 1 cm dalam masa 4 bulan. Bayi ini terpaksa bergantung kepada mesin bantuan pernafasan sepanjang masa yang membataskan pergerakannya, tidak seperti kanak-kanak normal. Saya harapkan anak saya cepatlah pulih sebab sampai bila anak saya nak bergantung pada oksigen selama 6 bulan sebab pergerakan dia pun terbatas. Beli oksigen sendiri? Beli oksigen sendiri 4,200. Tu yang tu untuk pasang pelak punya. Kalau yang sewa dalam bajet dalam 1,200. Tambah malang lagi, Nurul Hidayah yang berkhidmat sebagai jururawat masyarakat di Klinik Kesihatan Kuala Berang diarah bertukar ke Bera Pahang bermula hari ini. Suaminya yang bekerja sendiri menambah kerisauan mereka kerana terpaksa tinggal berjauhan dengan keluarga sedangkan anaknya memerlukan perhatian sepanjang masa. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Jailani Johari dan isteri, Tuh Puan Siti Nurbihah Datuk Bisharuddin turut menziarahi bayi ini. Sepanjang hari ataupun sepanjang masa terpaksa bergantung kepada oksigen dan saya nampak agak sukarlah untuk baby tersebut untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi saya harap dapat mengambil tindakan segera oleh pihak Kementerian Kesihatan lah. Terutamanya IJN dapat membantu untuk menyegerakan pembedahan penyakit tersebut. Baik, tumpuan seterusnya beralih kepada laporan langsung dari Sabah, Sarawak dan Terengganu. Dan nampaknya rakan penyampai pertama, Stanley Misun di Kota Kinabalu, nampaknya sudah bersedia. Silakan Stanley. Terima kasih Margaret di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Stanley Misun langsung dari studio berita RTM Kota Kinabalu. Kawasan rukun tetangga KRT di negeri ini disaran mewujudkan kooperasi bagi meningkatkan lagi ekonomi masyarakat di kawasan KRT masing-masing. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Jainab Ahmad Aid berkata ia sesuai dengan teras pembangunan KRT pada masa kini yang bukan sahaja menekankan perpaduan dan keselamatan malah peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan KRT Taman Putra Perdana Telipuk Kota Kinabalu. Reliance kita kepada produk-produk luar negara boleh berkurangan dan kita boleh menampung produk-produk tempatan itu dan orang tempatan beli barang tempatan. Inilah di antara saya rasa cara KRT boleh bekerja sama penduduk masyarakat. Datuk Jainab berkata kementeriannya sedia membantu ahli-ahli KRT yang ingin mewujudkan koperasi termasuk memberi latihan serta pengurusan koperasi. Beliau turut mencadangkan konsep satu KRT satu industri diperkenalkan bagi mempelbagaikan lagi produk keluaran KRT. Setakat ini terdapat 7,148 KRT di seluruh negara dengan 888 daripadanya adalah di Sabah. Penyertaan pertubuhan antarabangsa dalam program kemasyarakatan di negeri ini mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara, tidak terkecuali Junior Chamber International JCI Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Raymond Tan Shu Kia berkata penganjuran pelbagai program JCI mampu memberi impak positif kepada pembangunan ekonomi negara selain meningkatkan tahap kepimpinan ahli JCI untuk berkolaborasi dalam pelbagai sektor industri sama ada kerajaan mahupun swasta. Usaha itu bagi memajukan industri yang menawarkan pendapatan dan produktiviti tinggi sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi negara ke arah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020.
Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian berucap dalam Majlis Pelantikan dan Penganugerahan JCI Tanjung Aru kali ke-34 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden JCI Tanjung Aru, AB Tan berkata penyertaan golongan muda dalam pertubuhan JCI diharap mampu melahirkan lebih ramai golongan berkepimpinan pada masa akan datang. JCI merupakan pertubuhan antarabangsa disertai golongan belia pelbagai kaum dan peringkat umur. Seramai 129 pemimpin pengakap dari bahagian pantai barat selatan Sabah menerima pingat dan sijil kepujian pemimpin pengakap. Daripada jumlah itu, 15 pemimpin pengakap menerima pingat Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah, 16 menerima pingat Perkhidmatan Lama dan 98 lagi menerima sijil kepujian Ketua Pengakap Negara dan sijil kepujian pemimpin negeri. Upacara penganugerahan pingat disempurnakan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah, Datuk Dr. Awang Zaini Suntim, semasa Majlis Penganugerahan Pingat dan Sijil Kepujian Pengakap bahagian Pantai Barat Selatan Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu ketika berucap merasmikan majlis tersebut, Datuk Dr. Awang Zaini berkata penganugerahan itu bertujuan memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada para pemimpin pengakap yang terdiri daripada pengetua dan guru besar sekolah. Ia juga sebagai usaha mengenang jasa para pemimpin pengakap dalam memperjuangkan hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia khususnya di Sabah dalam pelbagai bidang yang disertai. Sekian laporan dari Sabah, teruskan dengan rakan penyampai Damai Cassandra di Sarawak. Silakan. Terima kasih Stanley di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Satu undang-undang baru yang dikenali sebagai Akta Pencegahan Keganasan 2015 atau Prevention of Terrorism Act 2015 POTA akan dibentangkan pada sidang Parlimen Mac depan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata undang-undang tersebut berada di peringkat perangkaan bagi menangani masalah keganasan Islamic State IS di Malaysia. Menjelaskan perkara itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata, buat masa ini kerajaan Malaysia mengambil tindakan tegas terhadap jenayah IS secara berperingkat-peringkat dengan mengukuh dan mempertingkatkan lagi unit risikan Polis Diraja Malaysia PDRM dengan menubuhkan satu badan khas di bawah unit cawangan khas untuk membuat risikan dan jika perlu penangkapan ahli-ahli IS di negara ini. Malah katanya jika ada pihak keselamatan dari negara lain yang ingin bekerjasama dengan pasukan keselamatan Malaysia, ia amatlah dialu-alukan. Bukan saja yang terlibat dengan IS di negara ini, tetapi juga kalau ada daripada negara lain untuk melihat mereka ini dan bekerjasama dengan jiran-jiran kita memantau supaya jangan menggunakan Malaysia sebagai satu transit center untuk pergi ke Timur Tengah sama ada ke Iraq ataupun ke Syria. Dan ini telah kita dapati menerusi risikan kita diketahui bahawa pihak yang tertentu khususnya daripada Indonesia mengatakan adalah tidak selamat bagi pihak yang hendak pergi berjuang ke Syria ataupun ke Iraq untuk menggunakan Malaysia sebagai transit point. Beliau mendedahkan sejak pemansuhan Undang-Undang Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 pada tahun 2009, kerajaan tidak lagi mempunyai undang-undang pencegahan dari sudut tersebut. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mencadangkan agar Kementerian Dalam Negeri membuat perundangan baharu bagi menangani masalah itu. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis doa selamat Masjid Darul Ihsan di Kampung Secingkat dekat Kuching. Beliau turut menjelaskan undang-undang baharu itu nanti akan dibuat secara menyeluruh dari segi hukuman, pencegahan dan pemulihan memandangkan jenayah IS lebih bersifat ideologi yang memesongkan akidah umat Islam. Dalam pada itu, beliau berharap masyarakat umum termasuk pihak parti-parti pembangkang serta wakil-wakil rakyat akan memberi sokongan penuh kerana ia bukanlah bersifat berkepentingan politik, sebaliknya adalah untuk menangani keganasan. Sementara itu, penempatan semula kampung Secingkat baru akan dibuat dengan lebih terancang dan teratur dengan mengekalkan ciri-ciri asal perkampungan masyarakat Melayu di kawasan itu. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang juga ahli Parlimen Santubong. Menurut beliau, konsep pembangunan Darul Hana merupakan model terbaik bagi kawasan itu yang dilihat amat sesuai memandangkan ia dihuni oleh masyarakat Melayu sepenuhnya.
Beliau memberitahu pihaknya telah pun berbincang dengan pihak Kementerian Perumahan untuk membangunkan kawasan itu sebagai sebuah kawasan yang besar dan maju memandangkan lokasinya di kawasan perindustrian. Ia akan turut dibangunkan sebagai sebuah perkampungan Melayu moden yang lengkap dengan pangsa puri, pusat komersial, institusi kesihatan dan pendidikan serta pusat penyebaran dan pengembangan agama serta budaya. Oleh yang demikian, beliau meminta agar masyarakat di kawasan itu supaya menerima pembaharuan yang bakal dibawa ke kawasan itu selain memberi jaminan bahawa mereka boleh mengekalkan budaya dan adat resam masing-masing agar tidak pupus. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menyatakan perkara itu ketika Majlis Doa Selamat Masjid Darul Ihsan di Kampung Sejingkat dekat Kuching. Pembinaan masjid itu merupakan projek naik taraf daripada sebuah surau kecil menjadi sebuah masjid dibina pada bulan Ogos dan siap pada Oktober tahun lepas. Ia menelan kos RM240,000 yang boleh menampung jumlah jemaah lebih dari 150 orang. Ekoran pengumuman penurunan harga minyak RON 95, RON 97 dan diesel oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan 8 malam tadi, rata-rata stesen minyak di sekitar Bandaraya Kuching dilihat agak lengang. Tinjauan RTM di beberapa stesen minyak di Bandaraya Kuching bermula pukul 10 malam tadi mendapati pengguna dilihat mengambil langkah mengisi bahan napis secara minimum sementara menunggu penurunan yang berkuat kuasa tepat pukul 12.30 malam. Sementara itu, Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Sarawak turut turun padang bermula jam 12.30 malam hingga 3 pagi bagi memastikan operator stesen minyak mematuhi harga baharu tersebut. Serentak itu, pihak Kabinet KK turut menjalankan operasi pencatutan bagi memantau harga barang kawalan semasa di peringkat Pasar Borong dan Perujit. Mengenai pemantauan penurunan harga minyak, KPDN KK Sarawak menyatakan sebanyak 233 stesen telah diperiksa sejak tengah malam tadi. Sementara itu, pemeriksaan yang dijalankan di Bintulu telah merekodkan satu kes di bawah Peraturan 21/1 melanggar syarat-syarat lesen kerana gagal menentukan bekalan barang kawalan sentiasa ada dan mencukupi. Tindakan tegas akan diambil terhadap pemilik stesen tersebut kerana sengaja tidak membuat pesanan minyak meskipun sudah kehabisan bekalan sejak pukul 3 petang semalam. Pemilik boleh dikenakan denda maksimum RM1 atau 3 tahun penjara. Meskipun hujan lebat, ia tidak menghalang lebih 4,000 masyarakat di sekitar Kuching menyertai serta menyokong Hari Kanser Kanak-kanak Sedunia dilepak di Kuching awal pagi tadi. Acara maraton ceria ini dimeriahkan dengan semburan sebut warna-warni bukanlah satu acara amal mengumpul dana, tetapi ia lebih merupakan aktiviti yang dilakukan bagi program kesedaran kepada masyarakat betapa masih ramai kanak-kanak menghidap penyakit kritikal memerlukan sokongan emosi daripada semua pihak. Bagi Naib Presiden Persatuan Kanak-kanak Kanser Sarawak, Gary Ho Kong Beng, acara untuk meningkatkan kesedaran seumpama ini adalah penting dalam membentuk masyarakat penyayang di negeri ini. Katanya lagi, kanser merupakan antara penyebab utama kematian kanak-kanak di negara-negara membangun. Beliau berharap agar lebih ramai pihak tampil membantu memberi kesedaran tentang penyakit kanser kepada masyarakat. Gary ditemui media selepas upacara pelepasan kalori rush di Kuching pagi tadi. Sambutan serentak di seluruh dunia ini turut disambut di Miri yang mencatatkan penyertaan lebih 3,000 orang dan Sibu dengan lebih 1,000 orang. Baik, saudara, dengan itu sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Muhammad Rashid di Terengganu. Terima kasih rakan penyampai di Sarawak. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Muhammad Rashidi Muhammad Isa berlintas langsung dari RTM Terengganu. Banjir sudah pulih sepenuhnya dan penduduk yang terjejas kembali bekerja untuk mencari rezeki. Namun bagi penduduk yang terjejas banjir di sekitar Gong Badak, Kuala Terengganu, banjir tahun 2014 meninggalkan kenangan pahit buat mereka. Wartawan Nur Yusof menyingkap perasaan mereka. Apa tidaknya dalam tempoh sebulan, 2 kali rumah penduduk di sekitar Gong Badak ini dinaiki air yang menyebabkan mereka terpaksa berpindah. Bagi mereka, banjir pada pertengahan bulan November 2014 itu merupakan yang paling pahit. Hujan berterusan hampir seminggu memaksa mereka berpindah ke pusat pemindahan. Lebih menyedihkan, banjir luar jangka ini memusnahkan hampir kebanyakan perabot dan peralatan elektrik milik mereka. Air banjir yang amat surut juga memaksa penduduk
yang terjejas banjir ini tinggal lebih lama di pusat pemindahan sementara. Mereka mendakwa sistem peparitan yang tidak sistematik turut menyebabkan banjir yang melanda kawasan kediaman mereka lambat surut. Perumahan, jadi mereka tidak sediakan longkang yang sepatutnya mengalirkan air, jadi ini punca dia yang kita tengok. Yang tadi kita terpaksa menanggung. Kita terkujur, itu kuasa Tuhan. Cuma yang ini kita rasa manusia boleh elak dari segi pembangunan dan perancangan yang terancang. Kita tak tahu sebab bulan 12 akan menjelang. Kita tahu sebab dia banjir ni masanya panjang lagi sampai ke bulan Mac. Jadi saya takut akan datang lagi banjir seperti ni. Saya tak akan minda dah main lagu ni. Orang dah kena dah apa. Kita rasa belakang ni Allah letih lah weh. Harap pihak yang berkenaan tu lebih peka lah dengan keadaan ni. Yang boleh buat longkang, yang boleh besarkan, parit tu punya. Kalau boleh minta sangatlah, kata janganlah jadi lagi macam ni. Allah, memang susah sangat kita orang ni. Sistem perparitan yang tidak terancang itu dikaitkan dengan kepesatan pembangunan di sekitar Gong Badak. Pembinaan taman-taman perumahan yang tidak selari dengan sistem perparitan menyebabkan kawasan terlibat mudah terdedah kepada risiko banjir. Saya rasa sistem perparitan ni kena buat balik lah. Kena buat balik pasal sekarang projek Kuala Negeri pun dia dah tambung belaka dah hujung tu. Jadi air memang melepoh hari sini. Sana dia tambung banyak, jadi air melepoh hari sini lah. Jadi air sini dah nak bergerak pasal kalau air pasang. Mana kerajaan kena buat derah lah. Sistem perparitan ni saya ingat kita kena diperluaskan. Sebab perumahan dan tanah dah ditambung banyak. Jadi sistem perparitan tak dibesarkan. Jadi dia akan bersumbat. Mana kita nak pihak JPN nak suruhkan memperluaskan sistem perparitan. Antara tempat yang bila sampai musim hujan, Gong Badak akan banjir. Sebab pembangunan dok seimbang dengan sistem perparitan itu sendiri. Jadi kepada perancang-perancang bandar dan juga JJKA tu minta tolong tengok perhatilah sikit benda-benda gini. JPS sebab hujan tiap-tiap tahun, kok mana-mana pun nak lari dah. Jadi takkan tiap-tiap tahun nak gini dah. Dengar ngak. Perasaan tidak puas hati dan kebimbangan penduduk terlibat kami kemukakan kepada pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kuala Terengganu yang begitu memahami keluhan penduduk. Kerajaan negeri peka dengan masalah tersebut dan perancangan segera akan digerakkan. Menurut Jurutera Daerah Zamri Ismail, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan kira-kira RM100 juta untuk disalurkan kepada projek tempatan banjir baru Tok Jiring. Projek yang bermula tahun ini melibatkan naik taraf dan pembesaran parit sedia ada sepanjang 7.4 km hingga ke Sungai Nerus. Selain itu, pintu air pasang surut akan dibina yang beroperasi semasa musim banjir. Pembinaan tempatan banjir baru Tok Jiring ini juga mengambil kira pembangunan pusat pentadbiran baru daerah Kuala Nerus di Padang Nenas yang sedang dalam pembinaan. Zamri menjangkakan sebaik projek itu siap, masalah banjir di sekitar Gong Badak akan berakhir. Kawasan ketadahan Sungai Tok Jiring lah, termasuk kawasan Gong Badak, Tok Jiring, Padang Air dan kawasan Padang Nenas lah. Ini baru fasa 1 lah kita kira ni. Fasa 1 melibatkan Sungai Tok Jiring dan fasa 2 melibatkan Sungai Tepuh lah. Tetapi kawasan berlainan lah. Tapi tumpuaskan ialah untuk baru Jiring yang melibatkan kawasan banjir yang besar dan ramai perpindahan lah. Sukan SEA 2015 yang akan berlangsung di Singapura akan dijadikan pembangkit kepada program pembangunan atlet pelapis negara. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata langkah ini perlu bagi membolehkan atlet pelapis mendapat peluang untuk menimba pengalaman sekaligus berjaya mewakili negara di peringkat antarabangsa. Tahun ini kita buat kelainan sikit. Selalunya kita memberi fokus kepada pingat emas. Berapa banyak pingat emas yang kita dapat menang. Tapi oleh kerana sukan SEA ini adalah sukan yang kita anggap sebagai developmental stage. Jadi we treat sukan SEA sebagai development again. Jadi kalau kita anggap sukan SEA ini sebagai peringkat pembangunan dan kita nak dedahkan pelapis kita. Tambahnya pada Sukan SEA kali ini, Malaysia akan menghantar atlet bagi 35 daripada 36 acara yang dipertandingkan.
Sementara itu, Hari Sukan Negara yang ditetapkan pada setiap November sebelum ini akan diubah berikutan bulan berkenaan merupakan musim tengkujuh, dan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, perkara mengenainya telah pun dibincangkan bersama Jemaah Menteri dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengumumkan tarikh baru yang lebih sesuai dalam masa terdekat. Apabila kita melihat kepada perubahan cuaca, November ni dah dekat dengan musim hujan. Dan kita tengok tahun lepas, pengalaman tahun lepas, mungkin tak berapa sesuai lagi kita buat aktiviti pada bulan November. Kalau dulu tak apa. Tapi sekarang ni ketidaktentuan cuaca menyebabkan kita mencadangkan tarikh yang awal sikit. Hari Sukan Negara akan diadakan serentak di seluruh negara setiap tahun bagi membolehkan seluruh rakyat Malaysia bersukan. Melaluinya juga, Kementerian akan turut memastikan kelestarian dan kesinambungan bakat sukan bermula pada peringkat sekolah rendah. Khairi ditemui di Padang Majlis Perbandaran Seremban memeriahkan acara Moh Kita Fit peringkat Negeri Sembilan dan berpuas hati dengan kehadiran serta penyertaan hampir 25,000 peserta. Moh Kita Fit turut menampilkan aktiviti riadah seperti larian, berbasikal, senam robik, papan selaju, seni pertahanan diri dan kasut roda. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan turut hadir merasmikan program tersebut. Musim baru Liga Bola Sepak Malaysia Liga Super 2015 bermula secara rasminya. Johor Darul Takzim JDT bukan sahaja memungut 3 mata penuh tetapi juga berjaya menjulang piala pertama musim ini, Piala Sultan Haji Ahmad Shah, selepas menewaskan Pahang Darul Makmur 2-0 dalam perlawanan sumbangsih yang berlangsung di Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus, Lakin. Pahang gagal mempertahankan kejuaraan manakala JDT julang piala sumbangsih keduanya selepas kali terakhir tahun 1986. Turun selaku juara Liga Super 2014 dan bermain di laman sendiri, Johor Darul Takzim tampak mantap dalam perlawanan menentang Pahang Darul Makmur. JDT pantas melakukan serangan dan tekanan ke atas Tok Gajah seawal whistle ditiupkan. Deretan peluang diperolehi tetapi Tok Gajah terus bertahan. Hanya pada minit ke-37, akhirnya JDT di depan menerusi tandukan mudah pemain import Marcos Antonio Elias Santos menewaskan Muhammad Khairul Azhan di gawang. Skuad bimbingan Boyan Hodak nyata wajar dipuji kerana mempamerkan penguasaan bola baik dan mudah mengekang pergerakan Pahang, terutama Dickson Wakame dan Matias Conti. 1-0 di babak pertama. Bermain di babak kedua, Pahang sedikit menampakkan peningkatan, namun masih tercari-cari penyudah untuk menyamakan kedudukan. Sebaliknya, Harimau Selatan menggamatkan Stadium Lakin melalui jaringan kedua cantik, juga melalui tandukan kali ini giliran Luciano Figueroa menjadikan kedudukan 2-0 minit ke-57. JDT terus menguasai perlawanan dan kedudukan 2-0 kekal hingga tamat perlawanan untuk kejuaraan pertama dan 3 mata pertama buat Harimau Selatan. Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Boyan Hodak berpuas hati dengan persembahan mantap yang dipamerkan anak buahnya. Kemenangan itu menyuntik moral pasukannya untuk meneruskan momentum terbaik itu sepanjang musim yang dianggapnya mencabar pada kali ini. It's very important to start season with 3 points. This is always easier because a league is only 22 matches and every point, every goal is very important. Dapat 3 poin lagi dapat menembus maruah lah. Selepas 2014 kita tak dapat keputusan yang baik dengan pasukan Pahang. So kali ini start 2015 season yang baru, kita mula dengan langkah kanan. Ketua Jurulatih Pahang pula mengakui kelemahan di bahagian pertahanan antara punca skuad Tok Gajah di Baham Harimau Selatan. Memang kami rasai, tetapi Fauzi dan juga Gopi banyak juga membuat percubaan-percubaan ataupun bermain baik di situ. Cuma memanglah kami merasai kehilangan dia, tapi pujian harus juga diberi kepada Koji dan Gopi kerana telah menjalankan tugas dengan baik. Semalam aksi perlawanan sumbangsih di Lakin berjalan dengan lancar dan aman tanpa kekecohan. Pujian kepada lebih 21,000 penyokong memenuhi stadium yang berdisiplin dan tenang sepanjang 90 minit perlawanan berlangsung.
Alhamdulillah, nampak semua berjalan dengan lancar. Kalau betul patut kita dapat lebih kan. Kita boleh dapat lebih lagi. Tapi 2 pun alhamdulillah lah. Okey, bagi saya pasukan Pahang dia bermain tidak seperti sebelum ni lah. Macam ke final Piala Malaysia sebelum ni. Tapi pasukan JDT lah bermain lebih elok sebelum. Lepas tu dia menang. Itu je lah. Pelbagai cara boleh dilakukan untuk bersedekah dan semula Maulidur Rasul, pengarah urusan Osman Goat Farm, Osman Cheyakuti, menawarkan harga RM1 bagi setiap ekor kambing kepada 63 bayi terpilih untuk diakikah. Berbeza tahun sebelumnya, hanya bayi yang dilahirkan di hospital kerajaan mendapat peluang ini. Namun, program kali ini diperluas kepada bayi-bayi yang dilahirkan di hospital swasta. Seluruh Malaysia akan datang. Kita sekarang dapat, contohnya tahun pertama dengan tahun kedua kita buat untuk hospital kerajaan saja. Ini tahun ketiga kita dah buat untuk hospital swasta sekali. Jadi daripada sini dah tak kira hospital swasta ke hospital kerajaan. Mulai tahun ni hospital kerajaan, hospital swasta kita tetap jual RM1. Majlis penyerahan kambing RM1 berlangsung di ladang Osman Goat Farm, Kangkar Tebrau, Johor Bahru. Bagi penerima, nyata program kali ketiga ini sememangnya bermanfaat dan perlu diteruskan bagi membantu pasangan kurang berkemampuan. Alhamdulillah, syukur ya Allah, pasal ialah rezeki kan, anak yang lahir 12 Rabiul Awal dapat keistimewaan macam ni. Kita ucapkan terima kasihlah pada Osman Goat Farm. Saya rasa ialah yang benda yang baik macam ni rasanya elok diteruskanlah supaya ramai dia dapat membantulah anak-anak yang lahir, membagikan kegembiraan pada diorang kan. Baguslah dengan ada program macam ni dapat meringankan beban yang kurang berkemampuan lah untuk melaksanakan tunai akikah ni. Pelbagai sumber sejarah yang terdapat di Kedah menjadi aset menarik untuk diketengahkan sebagai produk pelancongan. Muzium Padi, Muzium Diraja, Balai Seni Negeri Kedah, Rumah Tok Su dan Rumah Seri Banai merupakan antara tempat yang mempunyai nilai sejarah yang menjadi tumpuan pelancong yang berkunjung ke negeri Jelapang Padi itu. Namun tidak ramai yang mengetahui tempat kewujudan memorial Tunku Abdul Rahman yang turut mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Wartawan Fakrul Razi Ismail ada butirannya. Memorial Tunku Abdul Rahman terletak di Jalan Menteri, Perampiran Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri di Wisma Darul Aman Al-Usta. Bangunan yang asalnya merupakan rumah pengurus Bank Standard Chartered ini dibuka secara rasmi pada 29 Ogos 2001 oleh Sultan Kedah, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Ia kemudian diambil alih oleh Kerajaan Negeri Kedah untuk dijadikan sebagai memorial dan diserahkan kepada Muzium Negeri Kedah. Dengan adanya memorial di Al-Usta ni, kurang-kurangnya pelajar-pelajar ini dapat berkunjung di sini untuk mengetahui sedikit sebanyak latar belakang sejarah pendidikannya, perjuangannya dan juga bapa kemerdekaan Malaysia. Dan memorial ini kita tubuhkan dengan hasrat tadilah mengangkat kembali sejarah almarhum Tunku, dan ia telah pun dirasmikan oleh Ketua Duli Yang Mulia Tunku Sultan, yang mana kebetulan Ketua Duli Yang Mulia Tunku Sultan memang anak saudara kepada almarhum Tunku. Ruang pameran di memorial ini dibahagikan kepada beberapa bahagian, antaranya karier Tunku, pendidikan dan perkahwinan, aktiviti sukan dan kegiatan sosial. Selain itu, sejarah pemberontakan komunis dan perjuangan menuntut kemerdekaan turut dipamerkan. Siapa yang berhasrat dan berminat untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang sejarah perjuangan Tunku dan juga dari segi keluarga dia, kita jemputlah datang ke Memorial Tunku Abdul Rahman yang berada di Al-Usta ni, dan kita sedia menanti dan memberi apa-apa khidmat yang diperlukan. Umum mengetahui negarawan ulung Tunku Abdul Rahman dikenang atas usaha kerasnya membawa kemerdekaan kepada negara tanpa menumpahkan darah. Justru penubuhan memorial ini dapat meneruskan memori generasi kini dan rakyat Kedah, khususnya untuk mengenali dengan lebih dekat sejarah ketokohan Tunku Abdul Rahman. Memorial ini dibuka 7 hari seminggu, bermula jam 10 pagi hingga 6 petang, kecuali hari cuti umum di Kedah.
Memorial ini menyimpan pelbagai cerita dan peristiwa khususnya berkaitan perjuangan Tunku Abdul Rahman. Jadi kepada anda yang datang ke Alostar Kedah, jangan lupa singgah di Memorial Tunku Abdul Rahman. Sekian laporan Fakhrul Razi Ismail untuk berita RTM. Baik, sebelum berakhir sekali lagi tumpuan Nasional 5. Kecemerlangan pentadbiran penting atasi kesan ekonomi semasa. Pemka terima lebih 3,000 aduan berkaitan jualan murah sepanjang 2014. Pelajar ditemui lemas di Kuala Nerus, Terengganu. Baik, sekian Nasional 5, 1 Februari 2015. Ikuti laporan meteorologi selepas ini. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berikutan keadaan angin kencang dan juga laut gelora yang masih lagi berlaku di kawasan perairan negara, Malaysia telah pun mengemas kini amaran laut di mana kategori ketiga melibatkan kawasan perairan Kondo, Reef North, Palawan dan juga Layang. Sementara kategori kedua pula di kawasan perairan Samui, Tioman, Bunguran, Kuching, Reef South dan juga Labuan. Dan kategori pertama di kawasan perairan Sulu dijangkakan akan berterusan sehingga 7 Februari 2015. Sementara itu, kawasan perairan pantai Timur Semenanjung terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut juga dijangkakan sehingga 7 Februari 2015. Dan sepanjang tempoh ini, keadaan ini berbahaya bagi kesemua aktiviti pantai dan juga perkapalan, termasuk menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri, begitu juga bagi pekerja di pelantar minyak. Sementara itu, nasihat hujan lebat peringkat kuning juga masih lagi dikekalkan melibatkan di negeri Sarawak, iaitu di bahagian Mukah, Sibu, Sarike, Betong, juga di bahagian Sri Aman, Samarahan dan juga Kuching dijangkakan sehingga 2 Februari 2015. Untuk keadaan cuaca semasa pula pada ketika ini, keadaan cuaca di Semenanjung tidak hujan di kesemua negeri dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti, yang mana kesemua negeri dijangkakan tidak hujan pada sebelah malam nanti. Dan untuk negeri Sabah pula pada ketika ini, keadaan cuaca hujan di 1-2 tempat di sekitar bahagian Kudat dan juga Sandakan, manakala lain-lain bahagian pada ketika ini keadaan cuaca tidak hujan. Di negeri Sarawak pula pada ketika ini keadaan cuaca secara amnya hujan di 1-2 tempat di hampir kesemua bahagian. Pada sebelah malam nanti pula dijangkakan untuk negeri Sabah hujan di 1-2 tempat di sekitar bahagian pedalaman, manakala lain-lain bahagian dijangkakan tidak hujan. Untuk negeri Sarawak pula dijangkakan keadaan cuaca juga hujan di sekitar bahagian Limbang dan juga Miri, juga melibatkan di sekitar bahagian Mukah hinggalah ke bahagian Kuching. Sekian dulu info cuaca dari Map Malaysia. Kita kembali ke Angkasa Puri.